إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب بسم الله. So, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif sallallahu sirrah wa annahu ta'ala alimun bi jami'il ma'lumat. Situ. Betul. Betul tak? Betul tak? 64. Betul. Wa annahu ta'ala alimun bi jami'il ma'lumat muhitun 'ilmuhu bima yajri min nukhumil ardin ila a'la samawat. Artinya wajib kita i'tiqad membina akidah dan pegangan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang mengetahui ia dengan segala yang maklumat, segala benda yang maklum yang boleh diketahui, yakni segala yang wajib. Itu maksud dia kata maklumat, semua maklumat wajib, dan segala yang mustahil dan segala yang jaiz. Maknanya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim, yang sedia kala, maka takluk dia ialah sekalian maklumat. Mana dia bertakluk pada wajibat, mustahilat, jaizat. Takluk ilmu dipanggil apa? Takluk inkishaf. Dengan adanya ilmu Allah Ta'ala yang sedia kala, maka inkishaf. Apa makna inkishaf? Ternyata terang, tidak ada terselindung, itu maksudnya. Ya, ternyata terang di sisi Allah Ta'ala benda wajib. Apa benda wajib? Iaitulah wajib akli di sini. Mana benda yang tak diterima pada akal ketiadaan. Ya apa dia? Iaitulah zat wa sifatihi. Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan sifat dia ialah dikatakan wajib aklan. Wajib maknanya benda yang tidak diterima ketiadaan. Mesti ada, itu maksudnya. Ini bukan wajib syar'i. Ya, wajib syar'i lain makna. Wajib syar'i ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Benda yang diberi pahala yang besar bila kita buat, dan azab yang dahsyat di akhirat kalau kita tinggal. Itu makna wajib syar'i. Ini wajib akli. Maknanya pada akal kita tak terima, dia mesti ada. Dia tak boleh tidak. Itu makna. Itu benda wajib. Tak boleh tidak, dia mesti ada. Jadi maknanya Allah Ta'ala tahu benda wajib. Apa dia? Zat dia wajib ada, dan segala sifat kamalat kesempurnaan dia. Itu dikatakan Tuhan mengetahui sedia kala. Kemudian Tuhan mengetahui lawan yang wajib. Apa dia? Mustahilat, benda mustahil. Ya, jadi Allah Ta'ala mengetahui bahawa segala lawan wajib, iaitu segala sifat kekurangan mana tidak ada pada Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Ya, ringkasnya Allah Ta'ala mengetahui segala sifat kesempurnaan milik dia, dan segala lawannya ya tidak ada pada zat dia. Itulah segala kekurangan. Dan Tuhan mengetahui jaiz, benda yang harus pada makhluk semua ni. Ya, Tuhan dah tahu sedia kala begini. Ya, seorang tu siapa dia, lahir di mana, apa nama dia, bila, dan seterusnya lah. Ya, semua dalam pengetahuan Tuhan. Dengan arti kata lain, tidak ada satu pun yang tersembunyi
ya, dalam ilmu Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Itu sebagai akidah lain pertama, untuk mengesahkan pengenalan kita kepada Allah Ta'ala, keimanan kepada dia, iaitu kita mengetahui hebatnya Allah Ta'ala punya ilmu maha dahsyat, iaitu sedia kala, bukan ilmu yang baharu. Mana sifat ilmu Allah Ta'ala tidak didahului oleh ketiadaan, dan sifat ilmu Allah Ta'ala tidak akan bertemu dengan ketiadaan. Adapun sifat ilmu makhluk lain, asalnya tak ada. Kita lahir pun ibu tu la ya'lamu syai'a, satu benda pun tak tahu. Kemudian Tuhan beri sikit pengetahuan, lajak pula umur masuk 100 tahun dah boleh hilang balik. Lama dia nyanyuk, makan orang dah bagi, kata tak makan lagi dah. Tak ingat. Itulah ilmu makhluk yang sangat sedikit, dan ilmu dia pula baru diberi, dan ilmu dia pula dia akan hilang habis. Itulah jauh beza ketaraf makhluk yang fakir, yang hina, yang daif dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lain yang pertama, mana kita nak mengesahkan akidah. Lain yang kedua, untuk mengawal qalbi dengan menggunakan sifat ilmu. Amalan yang dilakukan sama ada wajib atau yang sunat, dan kerja yang kita lakukan membersihkan daripada mukhalafat, benda yang menyalahi kita tinggalkan. Semua itu dia adalah perkara yang amat besar, perlu dijaga supaya dia cantik, bersih, dan jangan dirosak. Dan arti kata lain, kita nak mempersembahkan amalan kita mestilah bersih, yakni ikhlas, seikhlasnya dengan Allah Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud din. Allah Ta'ala tidak arahkan dia melainkan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam surah Al-Kahf yang selalu kita baca, ya, barang siapa mangkana yuridu, barang siapa yang menghendaki liqa rabbih, bertemu dengan Tuhan di akhirat, falyamal amalan salihah, naklah dia beramal dengan amal yang saleh. Kemudian jaga, apa jaga dia? Wala yusyrik bi ibadati rabbih, dia jangan sekutukan amalan dia dengan lain. Mana jangan dia menyimpang niat dia kepada yang lain. Buat ibadat nak dipuji, buat ibadat supaya dipandang, buat ibadat supaya dimegah-megahkan. Ini dipanggil tufuliyah, kebudak-budakan. Orang tidak matang dalam ibadat. Berbuat ibadat satu hal, menjaga ibadat itu satu hal yang lebih rumit, ya. Kalau kita tak jaga dia, jawab dia kosong itu, akhirat tak ada apa. Sebab ketidakikhlasan itu membatalkan pahala amal itu. Rasulullah SAW takut sangat, inna akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa. Benda yang paling aku bimbang tu dalam hadis sahih kena pada umatku, iaitu syirik yang kecil, ar-riya. Maka riya ni dia panggil perkara yang membatalkan. Apa dibatal? Kalau syirik yang besar tu macam orang kafir yang sembah berhala semua tu, dia membatalkan akidah. Habis tu rosak. Ya, kalau mati tarak tu kekal neraka wal a'yazillah. Tapi bagi kita pula, bila iman dah ada, alhamdulillah, lain pertama lepas. Lain kedua, jaga jangan batalkan amal. Pahala amal jangan batal. Ya, iaitulah dia ikhlas. Kalau dia tidak ikhlas, maka amal dibuat dengan syirik kecil tadi, sifat dia ibtal sawabul a'mal. Pahala amal dia terbatal, kosong besok akhirat. Na'udzubillah. Itu di antara baik. Sekarang untuk menjaga, kita gunakan sifat yang dibentangkan di sini peringkat kedua. Pertama, kita bina akidah, mana Allahu yattasib bil ilm. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu. Kita gunakan sifat ilmu, kata ulama, iaitulah man lam yakna bi ilmillah fi ibadatihi. Barang siapa yang buat ibadat, dia tak cukup Tuhan dah tahu, la mahalata an yadkhala alaihi riya, confirm dia kena penyakit riya. Ya, dia buat ibadat tapi dia tak cukup Tuhan dah tahu, sibuk dia nak beritahu orang, nak siarkan supaya orang pandang, ya. Ada minat aja, ada minat dalam kalbi, amalku aku seronok orang tengok habis. Ada minat dalam hati je. Sebab kena buang semua tu. Ya, sucikan kalbi kita, tempat diri Allah Ta'ala daripada segala kekotoran. Apa kekotoran dia? Insiraful qalbi anillah, terpalingnya hati menghadap selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, sini disebutkan sebagai akidah besarnya, hebatnya sifat Ta'ala. Dia makna muhitun ilmihi bima yajri. Allah. Dan wajib kita iktikad bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui dengan segala yang maklum, yakni segala benda yang wajib dan segala yang mustahil dan segala yang jaiz, yang harus. Sekalian itu diketahui oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya yang qadim, lagi pula azali, ya sedia kala, dan ilmunya yang meliputi dengan sekalian yang berlaku daripada bawah 7 petala bumi hingga atas 7 petala langit, daripada arasy dan kursi dan lain semua. Tidak ada satu zarah pun yang terlepas daripada ilmu Tuhan. Itu kehebatan ilmu Allah SWT. Bahkan sebelum ada tu dah ada dalam ilmu. Ya, sebab benda ni semua masnuat atau makhlukat. Sama ada arasy yang paling besar, bawa sikit kursi, sebab kursi ni besar kan. Kursi ni kalau dibandingkan dengan dunia kita ni, kursi itu kedudukan besar dia sama macam cincin diletakkan di tengah laut. Ambil cincin tu letak tengah laut Cina Selatan, jangan hubur. Bukan kata cincin, tuan-tuan, pulau pun tak ada. Kapal besar pun tenggelam. Dia punya kewujudan dimakan keluasan lautan Cina Selatan kan. Laut besar dunia ni, dan laut lebih luas daripada daratan. Bayangkan cincin kecil dia letakkan dekat tengah laut. Cincin tu ibarat dunia, kursi tu ibarat lautan. Besar tak besar kursi? Dan kursi tu pula bandingkan dengan arasy lagi besar. Kursi pula jadi macam sebentuk cincin di tengah lautan. Itulah arasy, makhluk yang paling besar. Itu semua maknanya walau macam mana pun dia tetap adalah makhluk. Dia bukan Tuhan, dia makhluk. Bila makhluk, apa makna makhluk? Allazi khuliqa, benda yang dijadi. Faham daripada jadi, makna sebelum tu dia tak ada, kemudian Tuhan jadikan. Jadi sebelum dia ada tu semua dah ada dalam ilmu Tuhan. Manusia yang fakir, yang jahil, insan ni pun nak buat satu benda dah ada kita kerja. Kita nak buat bangunan, nak buat apa, semua dah siap. Walaupun bangunan belum siap, dah ada dalam zihni, dalam akal kita dah nampak apa nak buat, macam mana bentuk dia, apa model dia, semua dah ada. Ya, itu manusia yang fakir, yang jahil. Nak banding dengan Tuhan, Masya Allah, ya, Ta'ala Allah uluan kabira, maha suci Tuhan nak dibanding dengan makhluk, tentang kehebatan dia maha dahsyat. Jadi maknanya dua perkara besar. Satu, kita membina akidah, iaitulah pegangan betapa hebatnya ilmu Allah Ta'ala yang qadim, yang menyeluruh takluk dia. Ya, iaitulah nyata dalam ilmu Tuhan segala wajibat, mustahilat wal jaizat. Dan kedua, dalam membentuk qalbi dia pula. Ya, nak jadi bersih supaya tidak ada wujud sifat-sifat riak dan seumpamanya yang jadi kotor qalbi dia. Cukup kita memandang sifat ilmu. Ya, wa kafa billahi alima. Cukup bagi kita buat ibadat, Allah Ta'ala dah tahu. Tak payah nak suruh orang tahu. Satu dunia kalau orang tahu, Jack dia tu hantar timur, neraka tempat orang Alhamdulillah. Tapi satu dunia, ya, tak kenal dia, seorang tak kenal dia. Ya, tapi Allah Ta'ala redha dengan dia, neraka syurga tempat dia. Ya. Sebab satu hari Rasulullah SAW beritahu dekat sahabat. Dia kata esok subuh ada seorang ahli syurga yang akan semayang dengan kita. Oh, sahabat-sahabat lain awal datang ni, masing-masing datang awal nak dapatkan janji. Padahal sahabat tu semua dah jamin dah. Ashabu kulluhum udul, sahabatku semuanya adil. Ya, dan sahabat Nabi letakkan taraf bi ashabi kan nujum bi ayn muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang di langit, yang mana kamu ambil nasihat, kamu dapat petunjuk Allah Ta'ala. Hebat orang pilihan atas pilihan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tapi dalam satu cerita ni semua tu, tengok dia punya semangat dia ni. Bakal datang awal dia. Habis main subuh, Nabi tunjuk ni orang ni. Ya, dia berkata kulit dia dalam hitam legam. Oh, main macam bentuk kuali. Hitam legam, kepala dia pula bujur macam bola rugby. Mana fizikal dia tak adalah kata comel kan. Macam tu yang lebih kuat. Ini dia Nabi kata. Dia ni kata Nabi, kalau orang dekat dia pun orang tak kenal, ya, kalau dia datang majlis orang pun tak layan dia, orang pun tak kenal dia, orang pun tak layan dia. Bahkan kalau dia berbincang anak orang pun tak terima. Mana pun orang tak kenal. Kalau kita naik bersikap buruk itu. Ya, tapi dia punya nur sampai ke langit. Malaikat lagi atas pandang memancar nur, makrifat nur, iman nur, kekuatan akidah dia, Masya Allah. Ya, hebat tak hebat dia tu orang ni. Orang pun tak kenal dengan dia. Dan bau dia sangat harum. Itu para awliya dia punya bau harum dia. Tak akan punya atar.
Kita pakai atar bukan hanyut aja. Itu kehebatan para awliya. Baik, lepas tu dia pun minta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa dia minta? Rasul ni orang yang hebat doa, diangkat sama Tuhan makbul. Ya, dia tak minta dunia, tak minta projek kan. Dia minta Rasul, ya Rasulullah, doakan hamba agar hamba syahid dalam satu pertempuran. Oh, masya-Allah. Dia minta tu kan. Tahu syahid ya dukhulunal jannah bighairi hisab, masuk syurga tanpa hisab. Dan Rasulullah doa dia. Dan tak lama lepas tu dia gugur syahid dalam satu pertempuran. Hebat dia ya. Maknanya orang terkenal di langit, orang tak kenal dia. Bahkan kalau dia pergi majlis pun orang tak raih dia. Ya, orang pun tak jemput dia, tapi orang atas semua kenal dia. Kita bimbang takut orang bawah kenal kita hebat, orang atas tak kenal kita. Para malaikat tengok gelap dengan zulumat, ya, ma'asi wal munkarat wal a'yazubillah. Habis satu tajuk. Kemudian wala ya'zubu an ilmihi misqalu zarratin fil ardi wala fis sama'. Bal ya'lamu dabiban namlah as-sauda fil lailatiz zulumat ala sakhratis samma yudrikul harakatan dzarr fi jawil hawa'i wa ya'lamu sirra wa akhfa. Dan tiada tersembunyi daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala setimbang semut yang kecil pun. Man, tak ada satu benda pun walau sebesar zarah yang kecil keluar daripada ilmu Tuhan, tak. Semua dalam ilmu dia. Ya, kita kadang-kadang benda apa kecil sangat kita dah tak perasan, dan ada benda dah tahu kadang terlupa macam ilmu itu yang baru ni. Ataupun sebutir debu. Sama ada barang yang di dalam bumi atau barang yang dalam langit. Bahkan makna bukan sekadar ada, sebelum ada Tuhan dah tahu. Atau sebab benda tu benda kejadian dia. Dan lagi Allah Ta'ala itu mengetahui akan gerak kaki semut yang kecil. Ni kalau nak tunjukkan apa, detail lagi, semut tu kecil kaki dia, ya, yang sangat hitam pula, duduk pula di waktu malam yang amat kelam, di atas batu yang amat keras, batu yang hitam, yang licin. Semua tahu dalam ilmu Tuhan maksud dia itu. Bahkan Allah Ta'ala bukan mengetahui benda yang zahir, bahkan apa, batin, ya'lamu ma fis sudur, barang tersembunyi dalam kalbu itu semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Dan mendapat Allah Ta'ala itu akan gerak semut yang kecil atau sebutir debu di dalam udara, dan mengetahui ia akan rahsia yang khafi, mana yang tersembunyi, dan rahsia yang terlebih hafi, mana akhfa, dengan ilmunya yang qadim, mana sedia kada lagi. Itulah maknanya setengah daripada sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala yang maha dahsyat ialah al-ilmu. Ya, jadi maknanya sifat ini kita jadikan satu pemangkin, ya, dalam semangat kita melakukan amal saleh, bahawasanya kita buat, kita sedang dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Cukup waqafa billahi alimah, cukup bagi kita amal kita tu diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Batu ulama kata man lam yaqna bi ilmillah la makhalata alaihi ayyad khadariya. Barang siapa yang beramal dia tak cukup Tuhan dah tahu, dengan baru dia pergi tahu orang pula, habis dia kena penyakit riya, dan yang sangat bahaya, yang menghapuskan sawabul amal, pahala-pahala amal soleh. Amal soleh ni dua lah benda ni. Seorang tu akan selamat bila dibukakan baban. Apa baban? Itu dua pintu. Satu dibukakan babul amal, satu lagi Tuhan buka pada babul qabul. Ya. Siapa yang buka? Dia. Siapa dia? Al-Fattah. Itu sengaja nama Ta'ala. Yang ini nama dia Al-Ilm, Al-Alim, Manazat Muttasib bil-Ilmi. Dan nama Tuhan di antara Al-Fattah, yang maha membuka. Jadi kita semua ni ada dalam masjid ni terbuka hidayat semua. Siapa buka? Dia. Kalau dia tak buka, kita pun tak kenal masjid. Ya, dia yang buka. Ya, dia yang membuka pintu kalbi kita sehingga kita makna nampak jalan yang sebenar, akidah yang sebenar, atau mana pembukaan dari Allah. Zikir banyak, kata ya Fattah, kemudian ya Wahhab, wahai Tuhan yang memurniakan, ya, itu maknanya. Bila dibuka saja amal, maka seorang tu dapat mengerjakan amal saleh. Kemudian satu lagi kita minta apa? Dibukakan babul qabul, pintu penerimaan. Innallaha yuhibbul, maknanya Allah Ta'ala itu jamal, yuhibbul jamal.
Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Ta'ala tu jamil, dia maha cantik, maka dia tak menerima melainkan benda yang cantik. Maka amal yang cantik, amal yang tidak diselaput dengan kesyirikan dalam qasad dan niat, bersih betul kepada Allah Ta'ala, maka amal itu ditangkat. Wala amalus salihu yarfa. Wala amalus salihu yarfa. Sayyidina Ali tafsirkan ayat ini, wala amalus salih, amal yang saleh, yarfa'uhu, mengangkat ia akan dia, mengangkat ia, Allah Ta'ala Tuhan angkat akan dia, akan amal saleh. Jadi lazim daripada Tuhan angkat amal tu bermakna apa? Tidak ada lagi dalam kalbi dia ingatan amal. Dia pun tak ingat ingatan. Itu tanda amal diangkat. Tapi kalau amal dibuat tak terangkat, dia tak naik, itu sebab apa? Dia sangkut. Sebab amal tu tidak dilepaskan kena Allah Ta'ala. Dia sangkut. Dia akan cerita ke orang, dia buat amal begini habis. Lepas tu Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab ni juga ada, dalam kitab Minhaj karangan akhir pun ada. Satu cerita, orang tu terbatal amalan dia 70 tahun kan? Amalan haji dia pergi tu habis dengan sepatah kalimah. Dia pergi haji 7 kali. Jadi tetamu dia datang tu, dia pun jerit lah, dia sound isteri dia 5 ke 3 ke kan, keluarkan cerit haji tu yang kita pergi cerit, yang kita pergi haji kali ke-7. Dia nak cerita orang dia pergi haji 7 kali, batal habis pahala amal dia. Kata Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Jaga tuan ni. Beramal kita tutup amal, jangan buka amal. Kita dengan dia, idfin wujudak fil ardil umum, fama nabata mimman lam yudfan lam yatim manitaju. Idfan wujudak, tanam diri kamu. Apa maksud? Tutup diri kamu, jangan ada sebarang sifat untuk masyhur. Ya, sekarang ni penyakit besar, glamour kan. Glamour tu penyakit kan. Suka nak masyhur, tu penyakit besar. Ya, jangan ada semangat kita nak masyhur. Tak payah cari masyhur, kita nak kita dengan Tuhan itu. Ya, dan orang yang bersih kalau tu Tuhan nak angkat, tak payah dia nak angkat. Ya, Rasul tidak minat benda ni, tapi siapa lebih masyhur daripada Rasul? Ya, Rasulullah SAW siapa lebih masyhur? Semua orang kenal. Orang Islam kenal, orang kafir kenal. Bahkan sebelum turun ke dunia pun dah kenal, terpampang nama Nabi. Ya, di arah terpampang nama Nabi di hadis syurga tu, sehingga Nabi Adam kata, nama siapa yang kau paparkan dengan gandingan namamu ya Allah? Allah kata itulah nama kekasihku, la ilaha illallah Muhammadur. Itu belum turun lagi dah masyhur. Tapi Nabi tak minat kemasyhuran, sebab kemasyhuran ni benda yang akan merosakkan qalbi. Ya, supaya hati dia masyhur, akhirnya tak menghadap Tuhan, dia menghadap pada makhluk. Itu dia antara apa? Sifat. Jadi tanam. Betul, kalau kita nak tanam buah kelapa tuan buah kelapa yang dah bercambah satu hasta tu, 2 biji. Satu kita tanam, satu kita lepak saja. Mana yang kuat? Yang tanam tu kuat. Kita gali lubang, kita tanam. Yang satu lagi tu kita lepak. Bila tumbuh yang mana kuat, yang tanam tu kuat. Foundation dia kuat. Maknanya tapak keikhlasan tu bila kita dengan dia cukup. Wa kafa billahi alimah. Cukup bagi kita, Tuhan dah tahu. Situ ada rahsia. Bila keikhlasan tu buka, maka Allah berikan kemanisan dalam ibadat. Bila keadaan dia betul bersih, kedudukan dia. Ya. Sebab tu kita ibadat semualah tanda-tanda, kita lafaz pun samalah. Ya, kita lepas sembahyang baik, puasa baik, ujung dia apa? Lillah, usalli lillah, nawaitu samaradin lillah, nawaitul haji wal umrah lillah. Ada linnas atau lil jannah, tak ada. Ya, dengan dia terus. Dan kalau dapat, dia dapat semua. Ya. Allah. Kemudian satu lagi kata ulama di sini, kata Imam Ghazali, wa yattali'u ala khawadisid dhamair wa harakatil khawatir wa khafiyatil syara'ir bi ilmin qadimin azaliyyin lam yazal mawsufan bihi fil azalil azal la bi ilmin mutajaddidin hasilin fi zatihi bil hululi wal intiqali. Dan yattani, mana apa? Melihat Allah Ta'ala, mana Tuhan itilak atau batin kita dan semua makhluk dalam keadaan begitu. Dan Allah Ta'ala itu melihat dan mengetahui ia atas tiap-tiap lintasan yang di dalam hati. Ini menggerunkan kita ni. Kalau orang kan dia tahu luar, dalam dia tak tahu.
Allah Ta'ala tembus luar dalam dia tengok tuan ni. Dan mengetahui akan segala gerak cita-cita. Hasad kita tu, tujuan kita, ya kendak kita dalam tu semua terang di dalam ilmu Tuhan, dalam hati hambanya, dan mengetahui akan segala rahsia yang tersembunyi dalam batin hati. Dan Allah Ta'ala mengetahui yang demikian itu dengan ilmu yang qadim lagi azali, yang sentiasa bersifat dengannya di dalam azalul azal, azali lagi lah, yakni dalam ilmu Allah Ta'ala yang qadim lagi azali, iaitu tiada berubah-ubah, ya. Bersifat Tuhan ni tak berubah, qadim, sedia. Adapun sifat kita berubah, ya, sebab makhluk dia berubah. Pengetahuan apa kita pun berubah. Kadang-kadang dah lama, tak apa ingat. Ya, orang tak apa ingat lah. Maknanya ada sikit-sikit, kadang-kadang terlupa langsung. Ya, itu maknanya perubahan dia berubah. Kemudian bukan dengan ilmu yang baru, ilmu yang baru datang, arid. Ilmu kita ni aridun. Apa arid? Baru datang, asal tak ada Tuhan beri. Dan berubah-ubah itu hasil di dalam zatnya yang tinggi. Dan dengan sebab ditempati oleh ilmu yang baru atau berpindah-pindah ilmu daripada yang lain, zatnya dan kepada zatnya, tak ada. Maknanya sifat Allah Ta'ala ilmu ni dia tidak berubah dan dia tidak berpindah kepada makhluk, bahkan dia sentiasa kekal. Dan dengan kesempurnaannya pada zat yang kekal, itulah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedikit daripada tajuk itu dalam bab ilmu, bahawasanya wajib pertama kita tingkatkan ilmu itu sifat yang sabit bagi Allah Ta'ala yang mawjud pada zatnya, dan kedua kita mengintai murakabahkan akan ta'alluq sifat, itulah al-inkishaf, nyata. Tak ada seorang pun terlepas daripada setiap saat pengetahuan Tuhan ni, setiap saat tak terlepas kepada semua makhluk, termasuk batin hati kita sentiasa dalam inkishafil ilmi. Ini mudah-mudahan membawa kepada kita sentiasa berhati-hati dan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam membersihkan ya perkara yang tersebut, 4 tilik. Kemudian sifat yang keempat, al-iradah, wallahu a'lam.